Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Boleh sihat? Semua sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz sihat. Ustaz sihat. Ustaz tak sihat tak datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Kalau Ustaz tak sihat tak ngajar Ustaz, tak masuk line. Dia nak cepat. Dia nak cepat tu, dia nak cepat. Makna orang tu tak reti lah tu. Fardu kifayah tak habis mengaji. Tak reti. Dia nak sempurna, afdalnya telah dikambuh apa begitu begini. Kecuali lah nak hujan apa, itu tak darah lah. Makna dia kemas lah tu. Ya. Okey, insyaAllah kita mula. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Shalla alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din. واجعلنا من العلماء العاملين والملائكة المقربين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبالمسلمين وببركة علومه في الدارين يا رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه نية الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang berbahagia. Alhamdulillah. Pertama-tama sekalinya kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuliah online kita. Kita membaca pada malam ini kitab Pelita Penuntut. Moga-moga kita semua dikurniakan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan rahmat kepada kita semua, diampunkan dosa kita semua. Moga-moga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan diradainya, insya-Allah. Pada minggu lepas kita berbicara berkenaan dengan tak dapat tidak berkenaan dengan fardu kifayah. Jadi dia dalam kitab ni menggalakkan kita supaya ilmu fardu kifayah itu dituntut dengan baik. Dituntut dengan baik. Walaupun fardu kifayah ini lebih luas yang saya contohkan pada kuliah yang lalu. Maknanya kita nisbahkan kepada kita fardu kifayah ni, kita contoh yang mudah, pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah ni orang yang buat, seorang yang buat,
orang lain tak berdosa jika dia menyempurnakan fardu kifayah itu. Jadi oleh kerana itu dia nak kabarkan motivasinya, nak kabarkan rangsangannya, nak kabarkan galakannya di dalam kita menuntut ilmu ni supaya pandai sungguh-sungguh, supaya reti sungguh-sungguh, daripada ibarat katanya daripada nombor 1 sampai nombor 10 nguruh jenazah, fardu kifayah tu. Yang keduanya dia nak kabarkan ilmu yang berkait dengan fardu kifayah ni kita jangan lepas kepada orang lain, kita ni mesti belajar juga. Kita ni mesti belajar juga, khususnya saya contohkan fardu kifayah berkaitan dengan pengurusan jenazah. Kita reti juga. Dekat nak mati kita reti, bila mati kita reti, memandi kita reti, mengapan kita reti, sembahyang kita reti, ke bumi kita reti, hukum hakam ataupun kalau tuan-tuan ingat saya sebut package yang berkenaan dengan hukum hakam jenazah tu kita pandai daripada melaksanakannya secara amali dan juga perkara-perkara yang bersangkutan dengan hukum. Yang pertama. Yang kedua, dia kata pemerintah di dalam sesuatu negeri itu wajiblah dia bersungguh-sungguh supaya mengajar maknanya rakyat dia, mengajar Korea dia, mengajar taman dia, makna organisasi agama dinisbahkan. Maknanya kalau kita duduk di taman, AJK surau, AJK masjid mensajikan ataupun menghidangkan perkara-perkara yang berkait dengan fardu kifayah ini supaya masyarakat tahu dan masyarakat faham. Begitu juga kita tengok kuliah-kuliah di masjid, kuliah-kuliah di surau, masalahnya hak tak pergi tu tak masuk buk lah. Yang tak pergi tak ada arah nak katalah. Jadi itu yang disebut di dalam pengajian kita pada minggu lepas. Jadi kita sambung pada minggu ini. Muka surat 6. Muka surat 6. Kitab Jawi muka surat 6. Buku Rumi muka surat berapa? 12. Muka surat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Tak dapat tidak bagi tiap-tiap seseorang daripada demikian itu. Makna berkewajipan kita walaupun fardu kifayah, kita belajar supaya ilmu itu di dalam jiwa kita, reti belaka. Itu nak. Jadi masalah sekarang ni dalam masyarakat kita ni, Tok Imam itu, Tok Imam ini, Ustaz itu, Ustaz ini. Jadi tidak ada tanggungjawab ataupun tidak ada rasa nak tahu. Itu masalahnya. Itu berkenaan dengan fardu kifayah. Jika sekiranya kita kisah mayat ni tadi, kita dah faham bila berlaku kematian macam mana menguruhnya, hukum hakamnya, kalau orang nak menengok masa mandi, masa mengangkat auratnya. Jadi semua tahu, tak ada masalah. Jadi kita tiap-tiap individu, tiap-tiap seorang, maknanya dia nak belajar. Nak belajar. Masalah sekarang ni tak nak belajar ataupun dia reti tanpa belajar. Dia rasa dia reti dah tapi tak mau belajar. Jadi belajarnya 1 sampai 10, 1 sampai 100, A sampai Z, maknanya kita faham perkataan-perkataan berkaitan dengan perkara yang tersebut. Jadi saya sebutkan tadi, kalau mayat ni, pengurusan jenazah ni, daripada sakit sampailah ke menjiru air tahlil. Ibaratnya. Jadi kalau kita pandai belaka, alhamdulillah. Sekarang ni berapa kerat orang pandai bawa tahlil? Berapa kerat pandai bawa tahlil? Sebabnya ustaz bawa tahlil, Tok Imam bawa tahlil. Jadi kita tak pandai. Jadi tak pandai, ustaz mati, Tok Imam mati. Jadi fardu kifayah itu menjadi tahlil ni tak ada sebut fardu kifayah.
maknanya mengurus jenazah ni, mandi, kapan, semaya, ke bumi, fardu kifayah. Jadi saya nak contohkan apa nama ni, tahlil ni berapa kerat. Saya pandai contohnya. Kalau saya mati, siapa nak buat tahlil saya? Kalau ustaz ada, tak apalah dia. Itu maksudnya. Jadi oleh kerana itu, fardu kifayah ataupun dari dalam lain perkataannya, kita ni nak berusaha supaya ilmu-ilmu yang berkait dengan fardu kifayah ataupun ilmu yang dekat dengan kita, fardu kifayah dekat dengan kita, maka kita reti semua. Jadi imam sembahyang jenazah, wing panting, takbir kadang-kadang 5, kadang-kadang 3, kepala mayat tak tahu ke kilir, tak tahu ke kulu, maknanya tak reti. Jadi dia menggalakkan dalam kitab ini, belajarlah sungguh-sungguh yang berkaitan dengan fardu kifayah. Hak itu dalam konteks kecilnya. Dalam konteks besarnya, orang Islam wajib ada doktor, orang Islam ada wajib fardu kifayah menjadi peguam, menjadi lawyer, menjadi tokek kedai orang Islam. Itu fardu kifayah. Fardu kifayah yang lebih luas lagi. Jadi kita ni yang lebih kecil ni, yang berkait dengan agama kita ni, contohnya seorang yang mati, maknanya kalau orang tu buat, seorang yang buat, dia pandai, maka terlepaslah berdosa kepada orang lain. Boleh. Dan mengetahuikan barang yang jatuh pada setengah daripada ketika itu, ditempati akan dia pada tempat ubat, ditempati pada tak betul. Betul situ. Ditempati akan dia pada tempat ubat dihajatkan kepadanya. Jadi nak khabarkan, kita ni sakit apa? Sakit pening kepala, makan ubat pening kepala. Jadi awak menyebut pening kepala, tapi obat sakit perut, tak jadi. Tak menjadi. Makna dia sebut dalam kitab ni, ibaratnya makna kalau seseorang itu memerlukan ubat pening kepala, maka dia carilah pening kepala, ubat pening kepala. Contoh, maknanya dia tak reti jadi imam, dia berusahalah syarat-syarat prasyarat sehingga dia boleh jadi imam. Jangan imam lentang pukang, baca Fatihah tak betul, takbiratul ihram tak betul, maka kita ni terjun lubuk sebab tak reti. Tu imam tak baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikut semaja. Ikut semaja. Tu imam Allah akbar, kita pun tak reti. Rasanya putus imam ni. Dia tu imam mesti dia tahu, awak tu tak reti. Makna awak mesti belajar berkait dengan imam sesempurna, melepaskan daripada tak sah syarat-syarat jadi imam. Syarat-syarat jadi imam ini menentukan diri dia boleh jadi imam. Berkaitan dengan rukun qauli, berkaitan rukun fi'li, syarat-syarat rukun-rukun, maknanya dia sempurna. Maksudnya ibarat dalam kitab ni mengabarkan, ketika kita sakit, apakah ubat yang perlu kita dapatkan? Kita nak sembahyang jenazah, kita perlu sembahyang jenazah ni daripada usolli. Usolli itu pula niat mukaranah kita dalam hati. Itu dia nak khabarkan. Mukaranah kita dalam hati itu wajibnya ketika mana? Benda yang wajib mukaranah dalam hati. Kalau sembahyang fardu ni ataupun sembahyang Jumaat, qasad, ta'arat, ta'yin. Tak gitu. Qasad, ta'arat, ta'yin. Kalau sembahyang mayat, apa ceritanya? Maka sembahyang mayat wajib dimukaranahkan, aku sembahyang atas mayat ini fardu kifayah. Kalau tak sebut fardu kifayah ataupun tak sebut sembahyang atas mayat ini, mayat lelaki perempuan tak kira. Maknanya tak sah sembahyang. Itu yang saya kata tadi. Diibaratkan dalam kitab ni, kita ibarat sakit. Kalau sakit perut, kita pergi farmasi, pergi klinik,
belilah ubat sakit perut. Itu dia memberi galakkan kepada kita, maknanya ibarat ni dia kinayah. Dia kinayah, dia sindir. Apa nama ayat dia disindir tentang berkenaan dengan sakit. Maknanya kita mudah faham. Kalau berhukum itu, hukum ini tak faham. Sakit. Kalau sakit, sakit. Kalau sakit otak, hospital gila lah. Hospital gila. Kalau sakit telinga, doktor pakar telinga. Kalau sakit mata, doktor pakar mata. Itu ibarat. Saya beri contoh tadi, faham? Usolli tu. Usolli. Lepas itu kita kena faham takbir 4 kali. Kenapa awak tambah 5 sembahyang mayat? Tak mendalam. Tak mendalam. Itu kisah rukun-rukun sembahyang mayat tu. Rukun sembahyang mayat saya dah sebut dah. 7 perkara. Apatah lagi aksesori-aksesorinya. Buat kata tadi, meninggal, mayat belum letak dalam kubur lagi, baru anggap talqin dah. Awak nak ke mana? Ibarat katanya, biarlah usai-usai, kecuali darurat nak banjir. Air banjir dah sampai dah, tak ada arah lah. Kita baca talqin, maknanya atas perahu je. Atas bot baca talqin. Jadi kanopi ada apa begitu begini. Sempurnakanlah jenazah itu dikambuskan. Maknanya gitu kambuh tanah itu barulah kita berjuru. Maknanya nak kabarkan kita tidak mengaji perkara yang fardu kifayah ni secara teliti. Sebab itu saya katakan bahawa kedapatan yang saya dapat maklumatlah hari ini kebanyakan orang sembahyang jenazah, sembahyang jenazah takbirnya 5. Rukun takbir berapa kali takbir? Cuba jawab. 4 takbir. 4 takbir. Kenapa awak buat 5? Tak berapa nak pasal, bermakna berkait dengan fardu kifayah. Jadi dia ni khabar, dia sindirkan kepada kita kalau sakit kepala, maka carilah ubat sakit kepala. Kalau kita nak sembahyang jenazah ataupun mengurus jenazah, maka kita reti sungguh di dalam perkara jenazah itu, dan bacaan-bacaan kita reti juga. Lepas itu hukum hakam berkaitan dengan jenazah. Tahu jenazah ni, pertama menguruskan dia. Berkenaan mayat ni, pertama menguruskan dia daripada mati sampai kubur. Yang kedua bacaan aksesori dia. Bacaan aksesori dia. Yang ketiga hukum hakam yang berkaitan dengan tajhizul mayyit. Dalam kitab sebut tajhizul mayyit, iaitu mengurus jenazah. Saya ulang balik. Fardu kifayah maknanya kita nak mengurus ni. Berdasarkan kitab ni, mana dia sindir kita. Dia sindir kepada pelajar-pelajar yang mengaji kitab ini, bahawasanya kalau kita nak reti di dalam sesuatu perkara itu, diibaratkan sakit. Kalau sakit lutut, minyak panas, minyak unta, minyak kambing gurung, oleslah kepada lutut kita. Jangan minyak nyor ataupun minyak sawit hak dah menggoreng ikan tu, tak jadi. Itu maksudnya. Jadi saya ulang balik, mengurus jenazah ni, pertama sekalinya mengurusnya. Yang kedua, bacaan-bacaannya. Yang ketiga, hukum hakamnya. Jadi hukum hakam tu tak reti banyak. Sebab itu orang mandi mayat selok nak mengintai. Nak mengintai menengok mayat. Kalau dia tahu hukumnya, kalau hak tak ada kaitan, hak hilang air sembahyang dia, apa hukumnya? Itu sebenarnya. Itu ibarat dia. Maknanya, Masya Allah, ulama syekh kita ni, dia ibarat secara tak langsung menyindir kepada kita yang mengaji ini. Kalau nak mengaji, mengaji sungguh. Nak mengaji sungguh. Biar kita faham.
ya kita faham, ada ilmu yang kita mesti mengaji dan praktikal sekali. Kalau jenazah tu mengaji mesti praktikal sekali, cara buat sekali. Kalau kita hukum akikah dan korban, maknanya kita mengaji hukum hakam daripada warna kambing sampai begitu. Warna kambing nak kekah, nak korban. Baca buku kitab Jawahirus Saniyah. Kisah warna. Kisah warna maknanya diambil kira. Lepas itu praktiknya maknanya cara memotong lembu, memotong kambing. Lepas itu cara dia, bacaan dia barulah sempurna macam orang tok lebay dulu. Nak sembelih korban itu tidak digantung lehernya, tidak digantung kepalanya naklah dialas, diletak bawah. Sejarah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam, dalam Quran sebut Nabi Ismail terkata, ayah kalau nak sembelih saya, baringkanlah saya. Kalau nak sembelih saya, ikatkanlah tangan saya. Lepas itu tutuplah di muka saya. Lepas tu ayah jangan pandang ke saya, takut sedih. Sejarah itu dijadi syariat. Syariat dalam hukum fiqh bermakna detail berkenaan dengan sembelihan ini. Apa cerita kita gantung dekat sedepa lembu tu? Gantung kepala lembu tu dekat sedepa daripada siming, daripada tanah. Apa cerita hukum? Takdirnya, saya kata takdirnya gantung gitu. Lepas itu kita sembelih. Bila sembelih, makna terbuka leher dia tu, kulit dia, tiba-tiba dia menggelupur. Bila dia menggelupur, kepala patah. Bila kepala patah, kita ingat mati disembelih. Rupanya kepala patah. Itu kesan dia. Kesan dia. Sebab itu saya khabar tu, maknanya kita ibarat dalam kitab ni mengaji betul. Mengaji. Begitu juga kita mengaji hak tak ada dalam kitab. Segi bahaya tak bahaya. Kalau sekiranya kerbau, tanduk itu mesti jaga. Lembu mesti jelabir dia tu. Jelabir. Tahu jelabir betul? Jelabir dia tu, kita tengok dalam video, sembelih ke jelabir dia, sembelih mampus tak putus. Itu ilmu tak ada dalam kitab. Jadi kalau nak sembelih lembu, mesti lipat. Lipat gini. Lipat dia tegang. Bila tegang, kita masuk pisau di bawah, nak putus selalu. Ini nyek. Lah menyungkur ke depan. Lah ada yang kita tengok putus tangan. Sebabnya gairah nak menyembelih lembu. Saya menyembelih. Ustaz Sahrudin, kawan pandai, sebenarnya tak pandai. Itu. Jadi ulama ataupun syekh kita ni, dia kata belajarlah betul-betul. Ibarat kita sakit, kita tentukan ubat. Nombor 1, sakit apa? Sakit perut. Cari ikhtiar ubat, sakit perut. Sakit mata. Ikhtiar ubat, sakit mata. Tiba-tiba sakit mata, ayahnya khabar, anak kita sakit mata. Ambillah ubat cap kapak, minyak cap kapak ataupun minyak geliga, letaklah ke mata awak. Makna ayah sekali bodoh. Maknanya, ibarat kata, mestilah kita sesuaikan dengan ubatnya. Kita tak reti semaya. Semaya ni, beberapa kategori. Semaya ni perbuatan, cara buat. Yang kedua, semaya ni apa? Perbuatan suatu. Nombor 2, semaya ni apa? Bacaan. Bacaan. Bacaan itu ada wajib, bacaan itu ada sunat, perbuatan itu ada wajib, perbuatan itu ada sunat. Maka kita nak semayang, sempurnakan. Makna belajar sungguh-sungguh semayang itu daripada takbiratul ihram sampai ke assalamualaikum. Jadi assalamualaikum pun tak faham.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lingkup. Kebanyakan kita tengok dah. Tengok semaya apa saya itu. Saya selalu dalam kuliah-kuliah, kalau tuan-tuan mengikut kuliah saya tu, saya sebut sama. Sebut sama. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, lepas itu gitu, lepas itu ke kiri, hangguk ke tengah dulu. Gitu. Betul ke gitu? Itu dia. Boleh faham dah agak dah. Ibaratnya. Ibaratnya boleh faham insya-Allah. Pada setengah-setengah daripada waktu dan mengetahui ilmu bintang-bintang itu ditempati akan dia tempat penyakit, maka belajar akan dia itu haram, kerana bahawasanya ilmu bintang itu memberi mudarat dan tiada memberi manfaat. Satu lagi ilmu nujum. Ilmu nujum itu tak boleh belajar. Ilmu sihir tak boleh belajar. Saya bukan nak belajar, saya bukan nak buat, saya nak belajar saja, nak tahu. Awak tak ada benda-benda kena lagi. Kalau benda-benda kena terdesak begitu begini, ilmu sihir itu awak guna selalu. Contohnya, dalam kampung kita memina anak seseorang. Ayahnya memina. Ayahnya reti ilmu sihir jahat. Tiba-tiba saya minta maaf lah, anak saya ni nak sekolah lagi. Sekolah dah tua bangka, nak sekolah lagi. Mana sekolah nak menerima dia? Alasan tak nak ke anak aku. Tak ada benda. Pasang kemian apa begitu begini, anak orang tu gila. Itu tak boleh belajar. Haram kita belajar ilmu bintang-bintang ataupun ilmu nujum. Satu lagi, ilmu nujum ni ilmu ramalan. Awak ni akan begini, awak ni akan begini, awak ni akan begini. Awak ni akan nikah dengan perempuan sekian, perempuan gini. Awak ni sampai ketua tak nikah, contohnya. Itu makna perkara ke depan itu hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu itu tak boleh belajar. Dan bermula lari daripada qada Allah Taala dan qadarnya itu tidak dapat. Maknanya kalau ditentukan oleh Allah kita mati, matilah. Kalau ditentukan oleh Allah kita sakit, sakitlah. Di dalam rukun iman, qada dan qadar. Ditakdirkan oleh Allah Ta'ala saudara-saudara kita meninggal dunia COVID. Meninggal dunia COVID, dah sampai umur dia. Dah sampai umur dia, dia pun tak tahu dia nak mati. Melainkan dia sakit, masa dia sakit itu sedar lagi, lepas itu dia nak mati dia tak sedar, maka kita khabar dia mati COVID. Qada Allah Ta'ala. Qada Allah Ta'ala. Sebab itu kita mempercayai rukun iman itu yang akhir sekali qada qadar, makna ketentuan, ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka saya kira bagi tiap-tiap orang Islam, wajib bagi tiap-tiap orang Islam bahawa mengerja ia orang Islam pada sekalian waktunya masa dengan menyambungkan Allah Ta'ala. Maknanya kita perhubungan dengan menyebutkan Allah Ta'ala. Dengan menyebutkan Allah Ta'ala, makna perhubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dan berdoa. Berdoa. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala, menyebut akan Allah Ta'ala, berdoa. Kita mengaji ilmu ni berdoa. Berdoa. Kita mengaji ilmu ni berdoa, minta Allah Ta'ala bagi faham. Kadang-kadang kita mengaji ilmu di masjid, di surau apa begitu begini, ataupun dalam online seumpamanya, kita tak faham apa yang kita belajar. Tak faham. Awak faham benda ustaz tu mengajar online sejak, entah kawan tak, kadang-kadang kawan tutup kamera, kawan tidur saja je, tak faham ke benda. Jadi kita minta taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi syukur kita kerana walaupun tak dapat pergi ke masjid, kuliah tutup di masjid, tapi kita dapat juga melalui online kita belajar 1000 rahmat.
Jadi saya mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan tak jemu-jemu mendengar celoteh saya. Bukan celoteh saja-saja, berdasarkan kitab ini supaya kita faham. Kalau kita tak mengaji, tak usah cakap besar lah, tak faham. Seperti orang membaca Yasin. Dia pandai dah membaca Yasin, tapi dia tak belajar. Yasin wa Quran ni haki, kita pun sakit telinga mendengar. Orang tak mati boleh jadi mati. Ibaratnya nak baca Yasin tu bacalah molek-molek, harakatnya, makhrajnya, sifatnya kena belajar, itu peri penting. Jadi kita syukur alhamdulillah seminggu kita belajar online. Saya mengajar di rumah saya, tuan-tuan di rumah tuan-tuan sekalian. Sedikit sebanyak sepatah selidah orang tua-tua kata tu ada melekat. Ada melekat. Jadi kita sediakan 2 link kita mengaji ni. Mengaji seminggu 4 kali ni, sediakan 2 link. Link pertama 74 orang setakat malam ini. Link kedua 26 orang. 70, 80, 90. 99. Jadi kalau tidak manfaat link ni pula, kita akan tutup balik. Maknanya kalau link pertama 70, 80 saja tak ada, kita masuk ke link pertama saja. Kita akan tutup link kedua. Tak ada manfaat. Kita ni buat link ni sebenarnya kesian kepada saudara-saudara kita yang nak mengikuti. Kalau link tu tak penuh, kita tutup satu. Link pertama 73. Tadi 74, 73. Lepas itu link kedua 26. Jadi kita pertimbangkan masa akan datang, maknanya kalau tak penuh, kita screen satu. Saya ni 2 screen. Tuan-tuan ni 1 screen lah. 1 link je. 1 link. Saya ni dalam laptop saya ni 2 link. Link pertama, link kedua. Link pertama 73, link kedua 26. Maknanya kita masuk link kedua, masuk pada link pertama. Jadi masalahnya kita kesian ke orang nak belajar. Jadi kalau orang maknanya tak penuh kedua-dua link ni, jadi kita pertimbangkanlah untuk 1 link sahaja, iaitu full 100 orang. Full 100 orang. Jadi tuan-tuan yang berminat, tuan-tuan yang berminat mengaji, alhamdulillah dapat sedikit sebanyak hal ehwal agama. Kalau tidak pun pana di rumah menengok TV. Lepas menengok TV makan nasi. Lepas makan nasi menengok TV. Nak ke masjid, nak ke surau, semayang saja. Kuliah-kuliah belajar agama tak ada. Jadi tak ada belajar agama ataupun tak ada nasihat agama, pening kita sebenarnya. Apatah lagi saya biasa mengajar tiap-tiap malam. Full mengajar ketika tidak ada masalah. Mengajar ketika tidak ada masalah. Jadi tak mengajar ni paneng. Jadi paneng. Tak bertemu dengan kawan-kawan. Sebenarnya kawan-kawan itulah. Tak bertemu jemaah-jemaah kita. Jadi alhamdulillah, makna jemaah di pekan ni, saya tengok-tengok nama-nama senarai nama. Jemaah Kelab Rendang ada, jemaah Pulau Jawa ada, jemaah Taman Perdana ada, jemaah Kampung Jambu ada, jemaah 500 ada, jemaah Pulau Serai ada. Alhamdulillah, makna jemaah-jemaah. Begitu juga sahabat-sahabat kita daripada tempat-tempat lain. Kita mengalukan kehadiran secara online bersama dengan kita. Sedikit sebanyak kita memanfaatkan daripada pukul 8 malam hingga pukul 9 malam nak input agama ataupun perkara-perkara nasihat yang berkait dengan agama. Jadi ilmu sahih ini tak boleh. Walaupun belajar tak boleh. Dan maka menyebutkan Allah Ta'ala dan berdoa. Ilmu berdoa, tek doa, menghafal doa,
irama doa, adab-adab berdoa, masuk dalam kitab belaka tu. Kita sekarang ni doa berlagu. Yang suruh berlagu Quran. Doa tak dibenarkan berlagu. Baca kitab Siyarus Salikin, Ihya Ulumuddin. Doa ni alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azim sultanik. Ada doa. Dan tadarru', kita tadarru' merendahkan diri ketika berdoa. Dan baca Quran. Itu kenaknya kita membaca Quran, maknanya menyebut kepada Allah Ta'ala. Dan sedekah. Sedekah. Makna sedekah, manfaat kita sedekah. Sedekah. Kita ni kalau tak mengaji, zakat ni pun kita tak faham. Zakat nampak dalam kepala kita pakai miskin aja. Pakai miskin aja. Maknanya asnah yang 8 tu kita tak faham. Tak ada orang menghurai satu. Tak ada menghurai berkenaan dengan asnah. 8 perkara. Kita pakai miskin. Itu dah. Saya nak beri zakat pakai miskin. Zakat ni bukan untuk pakai miskin saja. Ada asnah-asnah yang lain. 8 asnah. Fisabilillah. Orang yang berhutang. Mu'allah apa begini. Nanti kita cerita kisah zakat tu. Asnah, nak memahamkan asnah. Fisabilillah tu luas. Fisabilillah tu luas. Maknanya orang yang menjalankan kerja agama, itu fisabilillah. Kerja yang manfaat kepada orang ramai. Maknanya orang yang menjual tiket wayar itu tak boleh lah. Yang manfaat. Contohnya Tok Bidan. Tok Bidan orang nak bersalin apa begitu begini. Contohnya Tok Imam. Pendakwah. Boleh zakat dia tu. Tok Bilal. Tok Siap. Tok Bilal kita ni diberi oleh majlis agama. Allowance dia tu. Allowance. Jadi fi sabilillah. Itu nak khabar. Kadang-kadang kita tak faham, tak mengaji secara teliti. Sedekah-sedekah yang menolakkan sekalian bala. Ada doa tolak bala. Doa tolak bala jarang dah berjumpa. Tok lebar dulu baca doa tolak bala dengan doa mana? Dia guru dia. Doa selamat, doa tolak bala. Itu guru dia. Doa tolak bala itu macam-macam versi lah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa binuril Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihil Fatihah nas'aluka an tarzuqana as-sihhata fid din wad dunya wal akhirah ya farijal ham ya kashifal gham wa ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala'i wan niqam idfa' 'anna ya Allah ya Allah ya Allah كل بلاء ووباء وحم وغم وضيق وشدة ونقمة وفتنة مولانا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Biasanya doa selamat, doa pertama, lepas itu Al-Fatihah, lepas itu doa kedua, doa tolak bala. Jarang dengar tak? Dulu-dulu orang alik-alik. Sekarang ini baca doa selamat, minta terima semaya. Doa selamat. Allahumma taqabbal minna salatana tammah. Ya Allah ya Tuhanku, terimalah semaya aku. Benda yang berkait dengan selamat je. Ataupun semaya mayat, hantam sajalah. Makna semaya mayat, ya Allah panjangkanlah umur kami. Panjang umur kami, mayat tu dah mati dah. Itu tak kena guna. Doa tolak bala dan memohon ia seseorang itu akan Allah Ta'ala akan maaf dan afiah. Makna maaf, keampunan. Artinya maaf tu keampunan daripada Allah, istighfar.
dan afiah, kesejahteraan pada dunia dan akhirat, supaya memeliharakan dia oleh Allah Ta'ala daripada balak-balak dan penyakit-penyakit. Itu maknanya sayugia bagi orang Islam ni, maknanya meminta kepada Allah Ta'ala, berdoa dengan khuduk, rendah diri, tadarruk, baca Quran apa begitu begini, sedekah apa begitu gini, minta jauh daripada bala. Kita minta jauh daripada bala, minta maaf di khabar, makna keampunan daripada Allah, minta afiah tu sejahtera, makna sejahtera dunia dan akhirat. Semoga Allah Ta'ala memperkenankan doa kita, jauhkan kita daripada balak-balak dan penyakit. Itu berkewajipan kepada manusia. Kita minta perlindungan daripada Allah. Tidak ada siapa yang melindungkan melainkan Allah. Maknanya nak mengaji juga, kalau tidak, tak reti, tak tahu ke benda. Kadang-kadang sembahyang malas berdoa. Orang sembahyang malas berdoa. Assalamualaikum, lega habis dah sembahyang. Nak mengabarkan perkataan Rabbana atina fid dunya hasanah, maka malas. Maknanya rugilah sangat. Tu. Lepas itu, kerana orang yang direzekikan dia, makna seseorang yang direzekikan dia dengan boleh berdoa itu, makna direzekikan oleh Allah Ta'ala boleh berdoa, iaitu Allah Ta'ala makbulkan. Rezekikan makna makbulkan, tiada diharamkan dia daripada perkenannya, makna Allah tidak menutup doa dia, tidak menghijab doa dia, melainkan kita ni direzekikan oleh Allah Ta'ala makbul doanya. Doa ni makbul doa ni orang yang banyak beramal, orang yang tulus ikhlas di hati dia. Lepas itu, sungguh pun bala itu telah ditakdirkan oleh Allah. Bala ni takdirkan oleh Allah. COVID-19 ni ditakdirkan oleh Allah. Wabak ta'un ditakdirkan oleh Allah. Maknanya COVID-19 ni Allah yang menjadikan. Allah yang menjadikan. Dia bagi kepada hamba-Nya. Ta'un, Allah yang menjadikan. Bukan yang menjadikan wabak ni iblis. Sudah Tuhan ke iblis pula. Bertuhankan iblis. Semua sekali ditakdirkan oleh Allah. Itu kita mengaji malam besok berkenaan dengan ilmu tauhid. Itu kena pegang kuat-kuat. Makna iblis gini-gini. Sebab musabab perkara-perkara yang direzekikan oleh Allah tu, makna dalam bentuk kita suka, dalam bentuk kita tak suka, dalam bentuk menyakitkan kita, begitu gini, Allah nak uji kita, apa begitu begini. Tu dia. Lepas itu, sungguh pun balak itu telah ditakdirkan dia serta dapat tidak mesti kenanya, tetapi memudahkan akan dia oleh Allah atasnya. Walaupun kena, makna berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makna minta lepas. Kalau kita bersifat hamba, kita bersifat hamba, maknanya sesuatu perkara itu Allah takdirkan. Allah takdirkan, maknanya ada hikmah-hikmah tertentu. Lupa kepada Allah Ta'ala. Masyarakat kita ni lupa, masyarakat kita ni itu apa begitu begini, Allah Ta'ala. Bukan kita saja, dunia. Dunia. Jadi Allah Ta'ala bagi virus ni pening manusia. Pening manusia. Dan merezeki ia akan dia dengan sabar. Sabar apabila ditimpa musibah, dengan berkat doa itu. Kita mampu berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga wabak ni diangkat oleh Allah Ta'ala. Sebabnya hak milik Allah Ta'ala. Kita sakit, mohon doa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka sihhata tammah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Kita minta sihat. Minta sihat yang sempurna umpamanya. Jadi kalau kita sakit tu, kawan ni berdoa seumur dah, tapi sakit juga.
sakit itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak menguji kita. Ketika diberikan sakit, semayang dak. Bengkok kaki, semayang dak. Dia pulak jawab, bengkok kaki ni Allah Ta'ala bagi. Jadi semayang ni Allah Ta'ala suruh. Jadi Allah Ta'ala tahu kawan tak semayang. Itu gila namanya. Jadi musibah kepada kita, diberi sakit kaki contohnya. Jadi diberi sakit kaki, Allah nak menguji. Awak ni masa sakit semayang ke tak? Tiba-tiba dia semayang berlunjur kaki, dia ada ilmu semayang berlunjur kaki, okey. Makna Allah Ta'ala nak menguji. Akhir sekali Allah Ta'ala uji kita, uji dengan kematian. Akhir sekali di dalam dunia ni. Sakit-sakit tu awal lagi. Allah Ta'ala uji kita dengan kematian, sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Tuan-tuan, saya cakap panjang-panjang ni, dahaga tekak ni, tuan-tuan faham tak? Yang lain-lain faham tak? Faham. Faham ke? Faham ke? Maksud cakap. Faham ke? Saya nak tanya. Oleh kerana faham, saya nak tanya apa yang saya cakap tadi. Di dalam pengurusan jenazah ni ada berapa perkara yang saya khabar tadi? Tak boleh pengurusan ada. Tiga perkara. Tiga perkara tu sebutkan. Mengurus bacaan hukum hakam. Bacaannya hukum hakam. Alhamdulillah, makna faham sungguhlah. Bukan tipu-tipu, faham sungguh, mengamati. Mengamati. Yang kedua, saya kata tadi semayang. Semayang ni berapa perkara? Sudah. Semayang ni berapa perkara? Kategori dia. Simple. Dua. Apa dia? Ya? Kelakuan dan bacaan. Perbuatan. Perbuatan dan bacaan. Itu. Alhamdulillah. Syabas. Makna faham sungguh. Tidaklah melelak. Sebab tutup kamera. Kalau saya nampak tu, tak jadilah nak melelak tu. Kamera tutup. Okay, seterusnya. Melainkan apabila belajar ia akan ilmu bintang-bintang itu. Ilmu bintang-bintang. Dibolehkan ilmu bintang-bintang. Hak di atas ni tadi khabar tak boleh. Ilmu bintang-bintang yang di atas tu ilmu nujum. Yang kedua ni ilmu bintang-bintang ni maksudnya ilmu falak. Ilmu falak itu ataupun ilmu bintang-bintang itu qadar barang yang boleh mengetahui dengan dia, dengan ilmu bintang-bintang akan kiblat, menengok arah kiblat, waktu-waktu semayang, maka bahawasanya diterima pada dirinya dan dimaksud pada dirinya. Ilmu bintang-bintang, ilmu falak. Ilmu falak ni nak menghitung apa nama ni, arah kiblat, nak menghitung waktu sembahyang. Itu dipanggil ilmu falak. Ilmu bintang-bintang dikategorikan ilmu falak ni harus kita belajar, bahkan fardu kifayah. Ilmu bintang-bintang. Contohnya ilmu bintang 12. Ilmu bintang 12 ini kitab ni. Ilmu bintang 12. Ilmu bintang 12 ni ilmu bintang-bintang Abi Ma'syaril Falaki. Nama dia, jemaah dia Abi Ma'syaril Falaki, Syekh Abdul Qadir. Dia menyusun kitab bintang 12. Bintang 12. Pernah tengok bintang 12? Bintang 12 ni dia nak menengok berkenaan dengan banyak perkara. Banyak perkara. Contohnya dia nak buat rumah hari menda.
nak menengok lapang rumah hari benar. Itu dia. Jadi bintang 12. Itu kitab bintang 12. Nampak? Nampak? Kitab bintang 12. Adakah pernah menengok kitab bintang 12 ni? Pernah? Jarang-jarang, tak nampak ke? Itu. Maknanya bintang 12 ni masalah perkara-perkara. Gitu juga ada perubatan. Perubatan. Dia ada hisab. Dia ada hisab. Itu macam ilmu falak. Hisab. Ada nombor-nombor. Ada nombor-nombor. Ilmu bintang 12. Ilmu ni tak apa, bukan ilmu nujum. Bukan ilmu nujum. Jadi makna ilmu bintang-bintang ni, ilmu falak, nak menengok kiblat apa begitu gini. Kerana keadaannya wasilah ni jalan kepada mengetahui akan kelakuan-kelakuan yang mengesakan agama, bukan kerana bahawasanya diterima pada dirinya dan dimaksud pada dirinya. Makna kemaslahatan. Kemaslahatan. Jadi dalam ilmu bintang 12 ni, kalau kita mengaji, maknanya kita nak tahu sakit dia ni. Nak tahu sakit. Maka kita bertanya pada hari apa. Dia hisab. Macam ilmu falak ni. Hisab. Dia ni sakit pada hari apa. Dia tanya. Nama, kita hitungkan nama dia. Lepas tu hari Khamis, nak tahu dia ni sakit benda. Doktor tak dapat ubat dah. Contohnya. Dia sakit gini. Rupanya dia dikhabar di situ sihir. Sihir. Kita berubat cara sihir. Ibaratnya itu yang dibolehkan berkenaan dengan bintang-bintang. Kata perhamba, kata musannif, maka apabila kita dapat mengetahuikan yang demikian itu dengan yang lain daripadanya, maka tiada sayugia kita belajar akan dia. Maknanya tahu akan dia ni jatuh naik motor, apa aksiden kereta. Tak boleh. Itu ilmu nujum. Ilmu nujum. Kerana ghalib sangat orang yang masuk kepada belajar ilmu bintang-bintang itu terlajak kepada bicara hikmahnya, maka yang demikian itu membawa kepada yang ditakuti, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hala haulal hima yushiku an yaqa fihi. Artinya sesiapa juga yang berkeliling di daerah keliling kelalang yang ditegah, nescaya hampir-hampir bahawa jatuh ia kepadanya. Ilmu takut, ilmu menujung dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu dia nak menyebutkan makna tahap kita belajar, keperluan kita belajar. Kita nak saringkan pula ilmu yang patut kita belajar, ilmu yang tak patut kita belajar. Kita belajar ilmu pelarih niaga. Ilmu pelarih niaga, ataupun belajar ilmu nak biar tak laku. Biar tak laku. Jadi dua ilmu tu di manakah bandingannya? Ilmu pelarih niaga, bacaan tertentu supaya orang ingat ke kedai kita, kedai makan kita. Ingat ke kedai makan kita. Ada dalam kitab tu. Wasyamsu tajri. Wasyamsu tajri. Makna ilmu memasak apa gitu. Maknanya ingat kepada masakan kita, kedai dia, kedai kita. Manakala ilmu tu, ilmu yang biar tak laku, kita buat ke orang lain, kedai sebelah. Kita buat kedai sebelah supaya tak laku. Jadi ilmu itu ilmu haram. Kita menganiaya kepada seseorang. Jadi kita boleh kelaskan. Boleh kelaskan ilmu yang boleh, ilmu yang tak boleh. Kita bincangkan di dalam konteks yang lebih luas lagi.
Jadi kita nak ilmu tu ilmu yang jelas. Nak belajar ilmu ni kita berdua aja, orang lain tak boleh. Tak jelas tu. Tak jelas. Ilmu ni awak tak payah semaya. Kalau awak nak belajar ilmu ni hari ni awak tak payah semaya. Makna tak semaya 5 waktu, lepas pukul 9 kau jumpa dengan saya. Tak jelas. Ilmu tak jelas. Ilmu yang boleh katakan ilmu yang tak payah semaya, ilmu sesat dah tu. Jadi kita tapih ke pula ilmu-ilmu yang kita yang maknanya kita perlu belajar, ilmu yang sebenarnya kita hindari daripada belajar ilmu tersebut. Begitu juga ilmu yang syubhah ni tadi. Ilmu yang syubhah. Ilmu yang syubhah ni artinya ilmu yang membawa kepada haram. Ilmu yang syubhah. Ilmu yang membawa kepada haram. Contohnya bawa beras pulak, letak dalam letak dalam daun tutor. Letak dalam daun tutor, pulak kuning, lepas tu pergi menanam padi. Pergi menanam padi. Pertama sekalinya nak beri ke siapa? Letak dalam sawah padi. Dia kata beri kepada semangat padi. Beri kepada semangat padi. Yang sebenarnya meragukan ilmu itu beri ke J. J hantu syaitan. Adakah J hantu syaitan tu makan pulut kuning? Jadi kalau orang menanam padi tu hantar pulut kuning ke saya, sedap juga. Dengan daging sekali, rendang daging. Jadi J ni sebenarnya dia tak makan pulut-pulut kuning ni. Itu menyesatkan kepada kita. Jadi ringkasnya hadirin-hadirat, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala, dia nak beritahu kita belajar ni, menggalakkan kita belajar ni, rangsangan kita belajar ni, memberi semangat kita belajar dalam menuntut ilmu ni. Sesuatu ilmu yang kita nak belajar itu, maknanya ilmu itu perlu kepada kita. Nombor satu, ilmu perlu kepada kita dan belajarlah sungguh-sungguh. Ilmu semayang saya katakan tadi, perbuatan bacaan. Belajarlah sungguh-sungguh perbuatan yang dikehendaki dalam sembahyang, perbuatan yang dianjurkan dalam sembahyang, perbuatan yang dilarang ketika sembahyang. Belajar betul-betul. Belajar betul-betul. Yang keduanya bacaan yang wajib dalam sembahyang, bacaan yang tak boleh dalam sembahyang, bacaan yang digalakkan dalam sembahyang. Kita clear betul. Itu yang dia sebut pada malam ni. Yang pertama. Yang kedua, kita ni kenalah sentiasa menyebut akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menyebut akan Allah Ta'ala dalam arti katanya, kita berdoa, kita baca Quran, kita bersedekah, kita berzakat, begitu begini. Dan akhir sekalinya kita memohon doa dimakbulkan oleh Allah jauh daripada bala, kita minta keafiatan di dunia dan akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiganya, dia bagi tahu kepada kita pada malam ni, maknanya kita ni dapat menyaring ilmu-ilmu yang betul, ilmu-ilmu yang sahih dan ilmu-ilmu yang tak betul. Kita dapat menyaringnya ilmu yang perlu kepada kita. Akhir sekali dia khabar ilmu-ilmu yang kita belajar ini
bukan bermanfaat kepada kita aja, tetapi bermanfaat kepada orang lain dalam proses belajar mengajar. Apa artinya? Saya mengajar tuan-tuan semua, petik daripada kitab Pelita Penuntut dan daripada kitab asal dia, Ta'limul Muta'allim. Saya sampai kepada tuan-tuan semua yang menyertai pada malam ini. Proses pembelajaran, saya baca, hurai, tuan-tuan dengar dan faham. Akhir sekali tuan-tuan semua dapat beramal dengan ilmu tersebut, ilmu yang kita dapat pada malam ni. Akhirnya kita menyampaikan kepada orang lain, kepada orang lain. Contoh kita khabar berkenaan saya sebut tadi fardu kifayah. Makna fardu kifayah ni rangkuman dinisbahkan kepada kita beramal. Maknanya di dalam pengurusan jenazah. Dalam pengurusan jenazah itu, makna kita tahu dah step daripada awal sampai akhir. Step pengurusan jenazah. Menguruhnya, bacaan-bacaannya, lepas tu hukum hakamnya. 3 aspek utama di dalam menguruh ke jenazah. Di dalam menguruh ke jenazah. Itu kita dapat, kita faham bahawasanya ilmu-ilmu itu ilmu yang kita saring, ilmu yang kita belajar betul-betul. Kita belajar betul-betul sehingga kita pandai ilmu tersebut. Kalau orang mengaji dulu, kalau menguruh jenazah, hukum hakam dia semua tahu. Hukum hakam, mengaji, menadah kitab. Lepas tu buat sekali, tahu. Buat sekali, tahu. Daripada 1 sampai 10. 1 sampai 10 dalam kategori itu, dia reti semua. Nak mengangkat mayat, reti. Nak memandi mayat, reti. Nak menyalin kain basahan mayat, reti. Nak membuka kain kotor daripada tubuh mayat, reti. Tak nampak aurat, memandi, reti. Bacaan-bacaan memandi, reti. Kita bilah mayat, reti. Itu reti, ini reti. Air reti. Lepas tu dah lak reti, doa reti. Lepas tu nak mengapai, buat kain kapal reti. Lepas tu nak semayang reti. Nak jadi imam reti. Nak qomat reti. Apakah yang dikatakan bagi mayat ini kebajikan reti. Lepas tu turun daripada rumah, kepala dulu reti. Lepas tu sunat ke kubur, mayat dulu, kita dulu mayat belakang reti. Masuk dalam kubur, makna di kaki kubur. Di kaki kubur, masuk dalam kubur tu, ganjil reti. Tak boleh memijak keranda, reti. Buka keranda. Lepas itu kain putih tu jadi lelangit, reti. Lepas itu mayat tu letak menghadap kiblat. Bacaan-bacaan tanah, reti. Lepas itu tanah tu dia letak ke separuh mayat. Ini kadang-kadang habis mayat itu, sakitlah dia. Tak boleh kambuh semua di dalam keranda tu. Tak betul. Maknanya kita separuh supaya dia tak terbalik. Lepas itu baca reti, buka sikit muka reti, menghadap kiblat reti. Lepas itu baca minha khalaqnakum reti. Lepas tu kain putih tutup keranda pula, reti tutup dengan papan. Lepas tu baca itu, baca ini. Fatihah. Lillahi ma fis sama amana rasul ayat kursi. Ulang-ulang balik reti semua sampai kambuh tanah reti. Ditinggikan sedikit reti, diletakkan nesan reti. Akhir sekali talqin, naklah sunat dibaca. Orang yang membaca talqin itu duduk di kepala, bukan duduk di tengah. Makruh kalau duduk di apik. Kalau apik ni pengantin. Itu dia. Reti semua. Akhir sekali saqallahu sarahu wa barradallahu madja'ahu wa ja'alal jannata mathwahu. Itu last. Makna selesai daripada fardu kifayah. Jadi ilmu ini, ilmu yang kita belajar sungguh-sungguh daripada, saya kata tadi, daripada 1 sampai 10.
A sampai Z. Jadi tak kelam kabut. Jadi faham? Faham? InsyaAllah rasa saya menyampaikan itu dengan jelas dan terang. Moga-moga ada manfaat kepada kita pada malam ini. Mudah-mudahan dikurnia keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Yang terakhir saya nak sebut faedah rukun 13. Faedah rukun 13. Kita belajar sungguh-sungguh. Kalau kita nak, maknanya kita nak semayang kita tu makna tercapai maksudnya. Akhir sekali ni. Sebagai tambahan. Nombor 1 faedah rukun 13 ni niat memeliharakan tubuh dunia sampai ke dalam kubur. Yang kedua, berdiri betul meluaskan tempat dalam kubur. Yang ketiga, takbiratul ihram pelita dalam kubur. Yang keempat, Fatihah pakaian indah-indah dalam kubur. Yang kelima, rukuk tikar kita dalam kubur, kapek kita dalam kubur. Yang keenam, i'tidal, maknanya air telaga Kausar dikurniakan oleh Allah dalam kubur. Lepas itu sujud memagari titian siratal mustaqim. Duduk antara dua sujud, memberi naungan panji-panji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Panji-panji ini kebesaran Rasulullah. Kesembilan, duduk antara dua sujud kenderaan kita di padang mahsyar. Ke-10, tahiyat akhir, penjawab soalan mungkar dan nakir. Ke-11, selawat dinding daripada api neraka. Ke-12, salam memasukkan diri kita ke dalam syurga. Salam. Yang ke-13, bermaksud kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Perukunan Sembahyang muka surat 26-27. Ada kitab perukunan? Ada? Ni, kitab perukunan ni. Muka surat, nak refer balik muka surat 26-27. Jadi dengan kata-kata itu, insya-Allah kita berhenti dulu setakat ini. Moga-moga ilmu memberi manfaat kepada kita. Moga-moga dapat ilmu baru kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita beramal dengan ilmu yang kita perolehi. Moga-moga kita istiqamah di dalam menuntut ilmu dan dikurniakan ilmu yang memberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Sama-sama Haji. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Sihat. Haji sihat? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullah.
Waalaikumsalam warahmatullahi barakallah. Oh, lagi ya. Lagi yang Terima kita. kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Man hala haulal haulal hima yushiku an yaqa'a fihi. Hadis Nabi tu. Sama-sama. Barakallah.